Okey. Alright, semua boleh dengar suara saya ya? Kalau tak dengar bagi tahulah. Okey, baik. Untuk semua pensyarah, kita ada paper machine. Nanti saya akan cerita paper machine tu apalah. Mesti ramai yang tertanya apa itu paper machine. Kalau ikutkan senarai nama yang saya dapat, saya dah registerkan semua nama yang berminat untuk akses paper machine lah. Asalnya paper machine ni nanti saya ceritalah bagaimana wujudnya paper machine ni. Kita target untuk pensyarah-pensyarah baru yang baru nak menulis apa semua tu. Tapi saya tengok ada profesor-profesor masuk, doktor-doktor apa semua tu. Jadi mungkin akan ada dia punya sebab doktor-doktor ataupun profesor ni dah biasa menulis. So mungkin ada pandangan yang agak berbeza lah. Tapi kalau untuk menyumbang, nanti saya akan bagi tahulah bagaimana sumbangan boleh dibuat untuk mereka-mereka yang telah biasa menulis. Sebab biasa menulis ni, dia ada dia punya cara dia macam mana kan. Paper machine ni, dia membantu untuk yang baru nak berjinak-jinak menulis lah. Okay? Okay, sebelum kita masuk paper machine, saya cerita dulu beberapa servis baru di perpustakaan. Kalau ada yang tanya, boleh tanya. Sebab paper machine ni dia ringkas dia, simple je. Nak guna tu nanti yang akan ambil masa sikit. Okey. Untuk makluman semua pensyarah, easy access dah tak ada lagi. Dia dah tukar platform. So, kalau biasa access database melalui easy access, kalau buat searching tu, dia tak jumpa. Dia dah tukar link. URL dah tukar. Slide saya boleh nampak Kalau tak nampak bagi tahu. Boleh. Okey. Okey, baik. Okey. So nanti boleh search lah sama ada nak search by MyKM ataupun menggunakan platform yang barulah, platform Easy Proxy yang baru. Kalau search Easy Access tak jumpa dah. Okey. Tahun lepas kita punya langganan 7 juta lebih untuk online database saja setahun. Tahun ni 6 juta lebih. Ini tidak termasuk e-books, tidak termasuk buku, tidak termasuk majalah apa semua. Okey? Saya maklumkanlah. Tapi untuk 2024 ada 6 database yang akan terlibat dengan terminate lah. Maksudnya ditamatkan langganan. Ada 6 database. Salah satu PQDT, Progress Dissertation and Thesis tu. Jadi kalau ada rakan-rakan pensyarah yang sedang belajar, ambil PhD apa semua, yang nak akses thesis penuh, sebab PQDT tu, Progress Dissertation tu, hanya itu saja database yang menawarkan thesis penuh. Database lain tak ada. So sebelum ditamatkan, dijangka sukuan kedua tak salah saya, sebelum ditamatkan, bolehlah akses. Yang lain masih diteruskanlah. Kalau yang 6 tu, yang paling terjejas kalau Melaka ni dekat PQDT lah. Yang lain tu macam clinical key yang kita jarang gunakan untuk Melaka ni. Sebab kos dia semakin lama semakin tinggi lah. Tapi kalau macam ada sebarang pertanyaan, bantuan ataupun nak dapatkan konsultasi perkhidmatan, nak tahu macam mana cara buat searching ke apa semua, boleh datang ke perpustakaan lah. Kalau dekat KAG ni dengan saya, kalau dekat kampus Bandar dengan Encik Helmi, dan di kampus Justin ada Encik Azim. So bolehlah cari orang-orang ni untuk bantu proses belajar ke, ataupun nak bantu proses penulisan ke, ataupun ada untuk pelajar-pelajar kan, nanti tak lama lagi student masuk, nak bawa pelajar ataupun nak suruh pelajar attend kelas ke apa semua, bolehlah kontak pustakawan rujukan. Alright. Bagi pensyarah yang sedang sambung PhD, kita ada PhD klinik. Yang ni konsep dia library buat untuk wakaf ilmu lah. Kita bagi konsultasi bagi pensyarah-pensyarah yang sedang ambil PhD. So bolehlah masuk saja dalam sistem EKKM. Yang ni pun dalam MyKM saya tunjuklah. Masuk saja dalam sistem EKKM ni, buatlah temu janji untuk membantu rakan-rakan pensyarah yang sedang belajar. Kita ada servis ni. Yang ni daripada Shah Alam. Alright.
makluman berkaitan dengan semakan jurnal. Okey. Awal tahun ni, saya percaya ramai rakan pensyarah yang sedang dalam proses untuk menerbitkan artikel. Okey, menerbitkan artikel. Sebab saya dapat banyak soalan yang nak buat semakan sama ada jurnal tu berindeks ke, tak berindeks ke, ataupun kalau saya terbitkan dekat paper indeks era ni, adakah masih berindeks era ke, nanti tahun 2024 ni masih berindeks ke, tidak ke, kita library dah sediakan checklist bagaimana nak buat semakan sebelum terbitkan paper tu. Sebab banyak jurnal-jurnal yang telah discontinue. Dia ada banyak isu-isu je lah. Kalau macam era, salah satu soalan dia, kalau saya terbit dalam paper, dalam jurnal ni, indeks era 2023, adakah 2024 masih berindeks lagi ataupun tidak? Itu soalan yang selalu ditanyalah, sebab yang mana yang target pada era lah. Era, dia tidak keluarkan indeks setiap tahun. Yang saya tunjuk ini pengenalan awal sebelum kita nak pergi paper machine lah. Tapi sangat membantu. Kalau pergi dekat website library ni, dekat bahagian atas ni ada journal checklist. Ni journal checklist. Kita dah masukkan link-link semua dekat dalam ni. Kalau my site dah keluar 2023 punya my site. Yang ni local lah tempatan. Scopus, indeks Scopus, nanti boleh klik dekat sini. Yang ni discontinue by Scopus. Scopus banyak discontinue. Nanti boleh check. Was, yang ni era. Okay. Kalau saya buka era ni, dekat bawah ni dia berindeks 2012, 15, 18, 2023. Era dia tak keluarkan indeks setiap tahun. Okey. Contoh katakanlah terbit paper 2024. Indeks 2024 listing tak keluar. So kita akan refer pada 2023. So termasuklah yang HR Mas tu yang ramai yang terbit paper dekat situ kan. So selagi dia berindeks untuk era, kita akan ambil. Tapi kena berhati-hati, kita takut contohnya adalah arah-arahan ataupun kami dapat penetapan jurnal ni listed bawah predatory. So tak boleh lagi. So yang tu kita ikut arahan daripada masa ke semasa. Tapi bagi menjawab sama adakah dia berindeks ataupun tidak, kita akan buat semakan terus sama ada melalui era ataupun Scopus ataupun WOS ataupun MySite. MySite dia lain sikit sebab dia ada listing dia. Kita tak refer pada database untuk MySite tu. Untuk MySite tu kami tak refer. Kami akan refer listing yang MySite keluarkan. Sebab MySite ni dengan MyJournal ni nanti dia akan ada perubahan untuk portal. Dia ada perubahan ni. Kita tahu macam mana, kami tengah tunggu arahan. Tapi untuk senarai jurnal yang listed dekat dalam MySite, MySite dah keluarkan dia punya listing 2023. So boleh refer dekat sini lah. Contoh yang baru ni, indeks, dapat indeks MySite yang iJet saya. Yang bawah Melaka punya. So kita akan refer listingnya ni. Tuan-tuan pastikan semak dulu sebelum terbit. Sebab yang last year, kita ada jumpa 2-3 kes yang masa nak terbit paper tu, dia berindeks lagi. So, bila dah terbit, kita check dah discontinue. Sayang. Itu contohnya lah. Okey. Okey. Yang ni, cara bagaimana kita nak tahu ataupun kita nak target kat mana kita nak terbitkan paper. Yang ni boleh jumpa pustakawan. Sebagai contoh, katakanlah saya ambil accounting. Accounting kod dia 1402. Yang ni dekat dalam Scopus ada. Dekat dalam Scopus ada. Boleh jumpa pustakawan. Contoh accounting 1402. So, saya akan download listing untuk Scopus. Apakah jurnal-jurnal yang diindeks dekat dalam Scopus. So nanti dia akan keluarkanlah senarai semua jurnal-jurnal yang tu boleh download.
Dekat link yang saya bagi tadi boleh download free saja. So jurnal-jurnal yang berindeks dan discontinue by Scopus. So nanti kita akan check kod untuk 1402. 1402 untuk accounting. Setiap jurnal ni dia ada kod-kod dia. Di bawah subjek apa, subjek apa, subjek apa. So untuk accounting 1402, nanti kita akan tengoklah jurnal-jurnal apa yang di bawah kod 1402 ni. So macam yang merah ni, ini dah tak aktif lagi. Yang ni Scopus keluarkan. So janganlah terbitkan paper dekat sini sebab dah tak aktif, dah discontinue. So nanti kita akan check lagi. Bila dah check listing apa semua, kita akan tengoklah cover dia bila. Cover dia bila. Contoh yang ni, paper journal ni 2006, 2009 hingga ke 2023. 2024 adakah dia masih indeks Scopus? Yang tu kita akan semak detail. Sama ada status dia aktif ataupun tidak. Kadang-kadang tak ada 2024 bukan sebab dia tak aktif, tapi sebab belum ada lagi artikel yang berindeks untuk 2024. Jadi banyak cerita je lah yang tu kena buat semakan. Kalau tuan-puan search dekat dalam Google tu, boleh search Journal Finder. Journal Finder ni pun membantulah untuk proses nak cari jurnal apa yang kita nak terbitkan kita punya paper. So nanti dia akan suggest lah, kita masukkan dia kita punya keyword ke, abstract ke, perusahaan kita tu, nanti dia akan suggestkan boleh terbit paper dekat jurnal ni. Dia akan bagi tahu lah acceptance rate berapa, kena status dia apa, kena pelanggan kena bayar berapa, semua dia akan bagi tahu. Ini bawah Journal Finder. Yang ni boleh search dekat Google saja. Dia ada Elsevier pun ada, Wiley pun ada keluarkan, Springer pun ada keluarkan, ada banyak. Okey. Seterusnya untuk research tool. Yang ni membantu kalau kita nak, tuan-puan nak menulis lah. Kita ada research tool. Kalau biasa gunakan EndNote. EndNote sekarang dah ada EndNote 21. Ada password, nanti minta je dengan librarian, dengan pustakawan rujukan. So EndNote, kita ada EndNote 21. Kalau Mendeley boleh guna teruslah, tak ada masalah. Dekat dalam website library pun saya dah masukkan, nanti saya tunjuk link dia dekat mana. Dekat bahagian research tool. Okey. Untuk Grammarly, selepas proses menulis tu, nak check grammar, boleh datang library. Grammarly kita tak bagi password pada user. Grammarly dia ada terminal PC bagi setiap library. So boleh datang library. Nanti akses dekat situlah. Dia dah ada setting dia tu, kita dah sediakan siap-siap. Datang je bawa kita punya penulisan tu, buka saja Microsoft Word, nanti dia akan detect. Grammarly ni kalau nak langgan, kalau macam UiTM ni pita library langgan, saya ingat tadi 30,000 setahun. Yalah. 30,000 juga. Sebab Grammarly ni mahal sikit lesen dia. Satu lagi kita ada keyboard. Yang ni pun dalam 24,000. Kalau seorang-seorang tu, seingat saya kalau macam sebelum ni saya pernah langgan untuk individu, berapa ratus untuk setahun. So library kita dah langgan. Untuk Grammarly tadi, kena datang library. Untuk keyboard ni kita bagi. Saya rasa ramai pensyarah yang dah ada password lah. Yang ni premium dah ada password. So kalau yang mana-mana yang belum ada password lagi ataupun belum register, nanti access saja ataupun pergi saja live chat, library live chat tu, minta password untuk keyboard. So kita akan registerkan. Yang ni dapat password. Kita ada 100 password. Tapi 100 tu dia ada pecahan-pecahan je lah. Sekarang ni yang mohon dah 2,200 lebih saya ingat. So nanti boleh gunakan keyboard ni. Ini pun best juga, saya suka guna. Okey. Yang baru lagi turn ini. Tadi Grammarly nak check grammar, dah dilanggan, grammar keyboard, tengok apa semua, replace ke apa semua kita ada, dan untuk yang check plagiarism apa semua kita ada turn in. Yang ni pun password di akaun diberikan secara percuma untuk semua pensyarah. Dia start hari tu 1 hari bulan Februari.
kita dah registerkan untuk Melaka ni, seingat saya nama yang diregisterkan tu lebih daripada 500 nama. Tapi dia punya link tu aktif dalam tempoh 7 hari saja. So adalah pensyarah-pensyarah yang terlepas untuk buat activation. Perhatikan dekat kita punya email tu, dia ada email invite untuk aktif account daripada Turnitin. Tapi 7 hari sahaja. So kalau dah terlepas 7 hari tu, kalau klik, dia bagi tahulah tidak boleh, link dah tak aktif lagi. Yang ni nanti bagi tahu dengan minta dekat aduan ICT, tulis dekat aduan ICT tu buat report sikit. Saya nak buat activation account untuk Turnitin. So nanti kita akan hantarkan link invite yang baru. So bolehlah register nanti untuk Turnitin. Saya rasa ramai pensyarah yang dah activate, dah saya nampak dekat account tu. Ramai pensyarah dah activate, tapi ada beberapa lagi yang masih belum terlepas apa semua, ataupun yang tengah cuti belajar. Tengah cuti belajar pun nanti kita akan registerkan. Tu untuk Turnitin. Alright. Seterusnya, bulan Januari hari tu kita dah buat untuk research profile. Kalau belum register dekat research profile, boleh bagi tahu. Bagi profile untuk Scopus, Google dan juga WAS. Nanti kita akan bantu untuk registerkan. Yang ni nanti akan nampak dekat UiTM Expert. Bulan 1 hari tu kita dah buat bengkel untuk yang research profile ni lah. Untuk kami bantu pensyarah-pensyarah visiblekan akaun masing-masing supaya yang hash index tu nanti akan meningkat. Seterusnya kita ada UiTM IR. UiTM IR ni pun dalam dia ada banyak bahan-bahan, thesis apa semua, jurnal apa semua dekat UiTM IR. Yang ni semua nanti boleh akses dekat MyKM. Sekejap lagi saya tunjuk. Boleh akses UiTM IR. Nak dapatkan thesis penuh pun dekat sini juga, dekat UiTM IR. Dan satu lagi, kalau tuan-puan ada bahan-bahan penulisan yang nak diserahkan pada library untuk di-upload dekat dalam repository pun boleh bagi pada library. Ini salah satu cara untuk kita visiblekan kita punya penulisan tu. So nanti Google akan indekskan hasil-hasil penulisan tuan-puan semula dekat dalam Google Scholar. So dekat Google Scholar tu kita akan nampak kita punya writing kita apa. So nanti ada orang tengok, orang cite apa semua, so hash index kita akan meningkat. Okey, yang lagi latest kita ada RDM, Research Data Management. Yang ni kami library dalam proses untuk memajukanlah untuk platform ni. Kita wujud platform dah ada, tapi data tu masih dalam proses untuk kita upload metadata one by one lah, sebab sekarang ni semua orang dah pergi pada research data ni kan. Saya bagi contoh. Biasa kadang-kadang kalau kita buat artikel ataupun kita buat research ke apa semua, kita kena serahkan yang raw data tu. Raw data hasil kita punya research apa semua tu kena diserahkan ataupun kena di-upload dekat platform. Kalau sebelum ni banyak platform yang free-free apa semua tu, ataupun ada requirement sebelum terbitkan paper, sila serahkan kat mana dia punya raw data tu. So yang raw data tu lah yang kami ambil untuk disimpan. Sekejap saya dia punya link ni. Kalau tuan-puan tengah menulis subjek-subjek tertentu ataupun topik-topik tertentu, nak tengok ada tak orang pernah buat artikel tu ataupun research tentang tu, ada tak dia punya raw data untuk kita buat semakan, boleh pergi dekat sini. Research data repository ni. Nanti dekat bahagian sini untuk UiTM kita dalam proses pembangunan lah, baru ada 89 dataset yang kita dah upload dekat dalam ni. Nanti tengoklah dalam bidang masing-masing ada berapa-berapa kan. Contoh business finance, klik kat sini. Ini contohnya. Data-data set yang telah di-upload dekat dalam ni. Ataupun kita tengok UC lain punya, boleh pergi dekat sini.
Dekat related link ni, kat sini ada data-data daripada universiti lain yang diorang share. Kalau data tu dia bawa status public, kita boleh ambil dan buat rujukan lah. Tak ada masalah. Sebab yang ini dia punya RDM ni, research data ni, dia salah satu bawa open science lah. Sekarang ni kan semua kita bercakap pasal open science apa semua kan. Data-data yang terbuka, data-data yang raw data yang boleh di-share apa semualah. Contoh katakanlah saya ambil UM punya, nanti klik je kat sini. So kat dalam ni ada banyak data-data yang kita boleh tengok lah. Contoh ambil bidang, tahun lah 2023. Integrating makers education into the research project. Okay, contoh saya ambil yang ni. Nanti kat bawah ni ada data-data, raw data yang diorang share. So bolehlah kita tengok untuk macam mana cara diorang buat, macam mana cara diorang conduct research tu apa semua, semua ada kat dalam ni. Nanti boleh search lah by subject apa-apa yang kalau kita tengah buat sekarang ni kan, topik-topik yang kita tengah buat, boleh tengok sama ada tak diorang upload kat dalam ni. Sekarang semua tengah pergi ke research data management ni lah. Semua universiti tengah kat situ. Sebab kita kadang kita bukan research university, so mungkin agak kurang sikit, tapi memang dah ke arah tu. Itu antara makluman ataupun servis-servis yang terkini lah yang tuan-puan boleh dapat daripada pihak library. Kalau yang research tool tadi boleh ambil kat sini. Website library, kat sini ada research tool, boleh ambil kat sini. So dia ada EndNote, Mendeley, Grammarly, Quickboard. Ini paper machine yang lagi nak cerita, LibGuide, bagaimana cara untuk akses apa semua. Okay? Boleh Alright. Seterusnya. Kalau ada pertanyaan boleh bagi tahulah. Okay. Seterusnya kita akan pergi pada paper machine lah. So apa yang saya cerita tadi, dia membantu dalam proses penulisan. Dan juga paper machine ni salah satu inisiatif yang dibuat untuk membantu dan juga memudahkan proses penulisan. Idea asalnya daripada Mantan VC. So Mantan VC dia punya hasrat untuk setiap pensyarah menghasilkan penulisan. Sekurang-kurangnya satu penulisan. Kalau perasan kalau sebelum ni ada kalau sebelum ni corresponding tu kita tak berapa nak titik beratkan, tapi bila ada arahan macam okey sila sekurang-kurangnya sekali menjadi corresponding author. So paper machine ni pun salah satu dia punya beliau punya hasrat lah untuk setiap pensyarah menghasilkan satu artikel manuskrip. Setiap pensyarah kan ada dia punya KPI kan. Hari itu amanat VC yang baru pun bagi tahu kena buat penulisan apa semualah. Kita cuba bantulah. Yang mana kita boleh bantu, kami akan bantu. So bila keluarnya hasrat tu, so BTU dengan kita bekerjasama. BTU sediakan konten, template apa semua, PITA sediakan platform. Library sediakan platform. So platform tu kita dah keluarkan, nama dia paper machine. Yang last year boleh start access lah. Okay? Nama dia paper machine. So paper machine ni apa? Dia adalah platform digital untuk membantu pensyarah-pensyarah yang baru nak menulis, boleh menulis ataupun menghasilkan penulisan. Kalau pensyarah-pensyarah yang dah biasa menulis ataupun ada style-style penulisan yang terkini, bagaimanakah cara untuk menyumbang dalam paper machine ni? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada template-template yang disumbangkan oleh daripada pensyarah sendirilah. Itu boleh menyumbang template. Template ni nanti BTU akan bagi dekat PITA, kita akan masukkan kat dalam paper machine. Okey? Sekejap lagi saya tunjukkan live bagaimana paper machine ni. So start 23 Jun last year. Kita dah start bengkel apa semua, kita bagi taklimat, kita daftarkan mana-mana pensyarah yang berminat untuk gunakan paper machine, kita dah daftarkan apa semualah. Okey, so ini contoh artikel yang terhasil daripada paper machine. Ini contoh artikelnya. Nanti sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana cara nak akses secara live.
So apa itu paper machine? Dalam dia adalah section-section dia yang kita buat. Kalau dekat luar sana banyak lagi template-template sebenarnya. Ada yang kena bayar apa semua. Yang paper machine UiTM ni, ini free. So dia ada title, author, abstract, introduction, semua adalah yang diperlukan dalam menghasilkan satu penulisan yang lengkap. So bidang dia ada social science, ada science, business, dan juga kesihatan lah. Dia boleh buat tracking, semua dekat dalam ni. Nanti saya tunjuk. Ini contoh template yang disumbangkan oleh penyelidik UiTM sendiri. Kalau berminat untuk nak sumbangkan, boleh bagi tahulah. Nanti kita akan melalui PTU. PTU luluskan, so nanti library akan upload dekat dalam ni. Okey, ini contoh-contoh template. Ini okey. Kelebihan untuk paper machine ni, dia boleh buat tracking. Tracking maksudnya kalau nampak macam ni kan. Yang ni right, yang ni pangkah. Maksudnya, dia keep track kita punya penulisan tu sampai mana. Sebagai contoh, kalau satu author ni dah right, maksudnya untuk pengarang kita dah settle. Siapa yang terlibat dalam penulisan kita. Nanti kalau kita dah buat abstract, kita dah buat introduction, dia akan write kat sini. Ini nama tracking. Dan dia boleh buat, boleh join untuk beberapa orang pensyarah lah, beberapa orang penulis dalam satu artikel. So katakanlah kat sini saya buat method. Saya buat method. So bila saya settle saja, nanti dia akan tanda right. So nanti rakan pensyarah saya, rakan penyelidik saya, dia nampaklah, okey saya dah settle bab method. Itu dia punya advantage untuk paper machine. Dia ada tracking kat sini. Ini contohlah. Contoh, bersama dengan 3 orang pensyarah, sama-sama menulis kan. So nanti dia akan beritahu lah, yang ni author dah settle, introduction dah settle, yang belum LR. So nanti kita akan nampak. Alright. So untuk cara pengaksesan dia, sekejap saya tengok ada tak. Okey. Saya dah registerkan untuk nama-nama yang saya dapat, tapi saya rasa ada nama baru ni lah. Okey. Yang baru isi Google Form tu, yang tu belum register. Yang mana yang register saya sampai PM Dr. Irene. Yang tu saya dah habis register. Okey. Yang belum register, yang baru isi, nanti saya akan registerkan. Sekejap lagi saya akan registerkan. So boleh sama-sama access lah. Okey. Sekejap Sekejap saya registerkan. Jadi tak ada, boleh sama-sama terus buat lah. Register sekejap je. Sekejap. Sementara tu kalau ada nak tanya, boleh tanya. Sekejap ya, saya settlekan register. Kalau yang mana yang dah register, kalau buka MyKM kat sini ni MyKM. Website library MyKM. Nanti kat atas nampak paper machine. Nampak paper machine. Yang tu boleh klik dulu. Mana yang dah ada account tu. Sekejap, saya masukkan nama. Saya 3 orang lagi. Kalau tak register, nanti tak dapat masuk lah. Tak dapat guna. Semuanya dah. Cimalik. Okey. Satu lagi. Nanti boleh buat hands on terus lah siapa yang dah dapat tu. Okey. Habis? Habis. Okey. So cara dia, dekat bahagian atas ni ada MyKM. So klik MyKM.
Nanti kena masuk menggunakan Gmail lah. Gmail UiTM masing-masing. Apa-apa sahaja servis library untuk yang online apa semua, silalah masuk menggunakan Gmail UiTM. Macam saya beritahu tadi kan, kalau nak access online database, easy access dah tak ada dah. Kita gantikan platform baru. Kalau tak ingat URL platform baru tu, masuk saja website library, pergi dekat MyKM. Dekat MyKM ni, semua kita dah masukkan. Kita ada online database, ada e-book, exam paper, OPEC, semua ada dekat dalam MyKM, IR, semua ada dekat dalam ni. Pengaksesan semua ada dekat dalam ni. Okay? Okay. So, untuk paper machine, dekat bahagian atas ni. Okay? Dekat bahagian atas ni ada paper machine. Klik dekat sini. Okay? Klik dekat sini. So, nanti, bila dah masuk saja, nama tuan-puan mesti ada kat atas ni, akan dapat dia punya modul yang ada kat dalam ni lah. Ada my writing ni macam saya ni contoh ada 5. So inilah penulisan-penulisan yang sedang saya buat. Contoh. So nanti saya akan masukkan kat dalam ni. Kalau saya menulis topik baru lagi, nanti saya tunjukkan bagaimana cara nak add baru. Yang belum pernah akses lagi. Okay. So kalau yang dah pernah akses, sebab yang masa saya register tu, saya rasa ada 2 rakan pensyarah yang dah ada account. Mungkin sebelum ni pernah register. So nanti akan ada kita punya penulisan kat sini. Kalau ada banyak, ada 5, 5 lah. Kalau 5 tu dengan rakan pensyarah yang berbeza, kita buat kolaborasi, nanti akan ada 5 lah kat situ. Dan juga nama-nama. Ada soalan di luar chat. Dia tanya kenapa tak boleh login. Kalau macam tak boleh login tu isunya kita kena report lagi ke aduan ICT, betul kan? Betul. Kalau login tu dia keluar apa? Gmail UiTM kan? Saya tak pasti. Dia nak try guna email. Maybe boleh guna lagi satu kan, dia ada guna web yang SSO tu. Gunakan Gmail UiTM kat sini. Oh, dia boleh guna Gmail saja. Kalau Gmail pribadi tak boleh guna Gmail UiTM. Tapi kalau dah guna Gmail UiTM pun tak boleh, buat aduan ICT ni. Kita tengok kenapa. Nak tahu apa dia punya isu dia lah. Okay. Pastikan boleh masuk MyKM sebab semua sekarang servis kita dah gunakan MyKM ni. MyKM ni dia personalize untuk kita sendiri, akaun kita sendiri. Kalau yang easy access tu tadi, dia cuma dapat online database, e-book seingat saya. Dapat berapa saja. Yang lain tu tak dapat. Yang lain semua kena masuk dekat sini. Okey, saya sambung. Ni my writing kita punya. Okey, nanti saya tunjukkan. Kalau kosong tak apa, tak ada masalah. Hari ni kita buat. Okey. So yang kat sini kita ada list of publication. List of publication ni adalah bahan-bahan yang ada dekat dalam IR. Okey, semasa kita menulis, kita boleh buat rujukan kepada bahan-bahan ni sendiri. Sebagai contoh, katakanlah saya buat tentang education. So nanti carilah bahan-bahan education. Jadi thesis ada 10,000 lebih. Thesis ada student project, ada artikel. Sama-sama kita menulis, kita nak refer bahan tu daripada mana, sumber-sumber nak dapatkan idea ke apa semua. So ada kat dalam ni, list of publication. Sebagai contoh, katakanlah dia boleh buat searching kat sini, tapi lambat sikit lah. Sebab bahan ada berpuluh ribu kat sini. Nanti dia loading, ambil masa sikit lah. Saya ambil je yang mana ada kat dalam ni. Sebagai contoh, katakanlah saya buat understanding of English technical jargon. Ni, saya ambil ni. Klik saja dekat sini. Klik saja dekat sini. Anak panah ni. Nanti dia akan pergi pada IR. Okay. So, dia akan pergi pada IR. Download saja untuk baca. Klik kat sini. So, kita akan dapat bahan ni. Itu cara dia. Kalau kita nak rujuk bahan yang lain, boleh, tak ada masalah. Itu yang kita masuk MyKM tu. Sebab bahan lain macam online database, nak access artikel Scopus, nak access daripada WAS, semua dekat sini. Nak access daripada Emerald, ambil kat sini. E-book dekat sini. Ini antara tempat-tempat utama lah yang pensyarah guna untuk buat penulisan. Selain daripada UiTM, IR. Okay? So, ada bahan kat sini.
List of template. Okey, kat sinilah template penulisan. Buat masa ni template mungkin tak banyak lagi. Buat masa ni template memang tak banyak lagi. Kita pun baru start last year. Tapi kita mengalu-alukan pensyarah-pensyarah yang nak menyumbangkan template untuk dirujuk lah. Untuk pensyarah-pensyarah lain rujuk. Contoh template, dia ada template katakanlah abstract. Bagaimana cara untuk menulis abstract. So dia ada template dia yang dikongsikan daripada pensyarah-pensyarah. Contoh macam ni. Sains bidang Sains and Teknologi. Sumbangan oleh siapa? Profesor Madya Muhammad Faris. Profesor Madya Muhammad Faris ni banyak sumbang template lah. Template-template ni yang diambil untuk dijadikan sebagai satu guideline lah untuk pensyarah-pensyarah yang baru berjinak-jinak untuk menulis. Kalau tuan-puan nak berminat untuk sumbangkan template, boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan bagi pada BTU. So kat atas ni, dia ikutlah. Daripada acknowledgement, kita ada template untuk abstract, kita ada template conclusion. Yang ni by cluster. Contoh katakanlah saya nak tengok method. Method Sains and Teknologi ada 8, social science baru ada 2 penyumbang kepada template ni. Business management baru ada. Reference ada yang guna, ada yang tak guna. Sebab reference ni untuk fasa yang ni dia tidak boleh integrate. Macam yang fasa yang kalimat yang lepas tu ramai nak integrate dengan Mendeley. Tapi buat masa ni masih belum integrate lagi. So ada yang menulis, nanti last barulah dia masukkan dekat dalam Mendeley. Sebab reference ni ikut requirement bagi setiap jurnal lah. Ada jurnal nak pakai APA, ada jurnal yang pakai Harvard, ada jurnal nak IEEE. Itu ikut masing-masing punya penetapan penetapan jurnal. Okey? So itu bahagian template. Template ni by template ataupun by researcher. Yang ni by researcher yang menyumbang kepada template yang ada dekat dalam paper machine ni. So kalau tuan-puan menyumbang, nanti nama tuan-puan adalah kat dalam ni sebagai penyumbang template. Penyumbang template apa? Contoh, menyumbangkan template untuk method. So nanti adalah kat sini method 1. Tu untuk template. Kita harap ramai penyumbang template sebab template ni lah nanti yang akan membantu dan mempercepatkan kita punya penulisan. Kadang-kadang kita ada idea ke apa semua kan, kita tengok macam mana cara orang buat. Itulah tujuan template ni. Kemudian untuk writing tool ni yang saya dah explain tadi, kalau Grammarly boleh datang library. Kalau Quiboard nanti minta dekat live chat, saya nak password untuk Quiboard. So kita akan bagi. Kalau yang sebelum ni pernah access Quiboard, mungkin perasan beberapa minggu lepas dia tak premium, tapi saya maklumkan library dah renewal balik semula. So akan dapat account Quiboard untuk premium. Selagi kita ada bajet, dapat bajet untuk langganan, so library akan teruskan melanggan. Macam tahun 2024 ni 24,000 lebih untuk Quiboard sahaja. So katakanlah 2025 tiada lagi bajet untuk langganan. So kita akan tamatkan servis untuk Quiboard tu, bawah library. Kenalah langgan sendiri. Itu dia punya risiko dia lah. Okey, untuk admin, tuan-puan tak apalah. Admin ni saya yang saya punya account untuk saya bagi access lah ataupun registerkan. Okey, so kita akan mulakan dengan my writing ni. Kita akan mulakan dengan my writing. So tuan-puan boleh klik dekat my writing. Saya tunjuk, nanti boleh sambil-sambil boleh buat. Okey. So dekat bahagian bawah ni ada add new writing. Yang ni nanti akan jadi macam ni lah. Saya bagi contoh lah. Contoh, katakanlah saya ambil yang ni. Yang ni yang tracking saya bagi tahu tadi. Contoh outer, abstract. Ni dah siap, ni dah siap, ni dah siap. Yang ni LR. LR biasanya lambat sikit lah. Sebab LR ni perlukan membaca lah apa semua kan. Dia jadi lambat sikit. Nak cite apa semua.
framework, method dah siap, result, pangkah lagi, conclusion, acknowledgement, reference. Okay? Sini contoh je lah. Kalau kita tengok, nanti kita klik dekat sini saja. Nanti saya tunjuk yang barulah. Kat sini bidang apa, ni outer dia jadi macam ni. Introduction dia, so kita masukkan. Okay? Okay. Kalau yang baru nak masukkan, klik dekat add new writing ni. Klik dekat sini. So masukkan kita punya tajuk. Type lah tajuk masing-masing. Boleh hands on tak ada masalah. Kalau macam takut macam tertinggal ke apa semua, just bagi tahu saja, saya tunggu sebab nak guna template ni senang je. Tak susah. Sebab yang susah tu yang nak menulis tu nanti yang susah kan. Nak guna template senang saja. So kita masukkanlah kita punya tajuk. Sebagai contoh saya ambil contoh lah. Okey, daftarkan tajuk masing-masing. Ni saya ambil sebagai contoh lah So katakanlah tajuk saya AI. So AI ni bawah subjek apa? Bawah kluster apa? So kita pilih kluster kita lah. Yang saya nampak dekat form tu ada yang sosial, ada yang bawah teknologi, ada yang bawah bisnes. So masukkan kita punya kluster kita kat mana. Okay? Masukkan tajuk, masukkan kat sini, tick dan submit saja. Ini first step untuk kita buat template. Untuk kita wujudkan kita punya writing tu. Okay? First step dia kat sini. Second step barulah kita ikut yang sebelah section kanan ni. Dia ada outer, abstract, introduction, apa semua ni. Okay, sebagai contoh, katakanlah saya ambil outer kat sini. Okay. So, saya nak masukkan nama rakan penulisan saya. Pastikan rakan penulis tu dah register dengan paper machine. Okay. Kalau rakan penulis tak register dengan paper machine, tak dapat lah. Sebagai contoh, katakanlah saya ambil contoh Puan Sumaya, saya pinjam akaun. Saya masuk ke sini. Masukkan nombor ID. Klik dekat search ni. Kalau ada 5 orang menulis bawah satu artikel, masukkan 5 orang tu. Okay. So, kita masukkan detail lah. Contoh, katakanlah ambil Puan Sumaya. Initial name, biasa yang kalau kita terbitkan paper, apakah nama initial yang kita gunakan? Contoh, APB, Universiti Tunku Jabara, Nurul Gajah. Malaysia. Universiti Tunku Jabara. Okey, katakanlah Puan Sumaya adalah corresponding. So, tick dekat sini. Corresponding. Submit. Okay. Alright. So akan ada 2 kat sini. Nanti Puan Sumaya buka akaun paper machine, Puan Sumaya akan dapat saya punya request ni lah. Akan nampak dekat dalam my writing ni nama saya dan juga nama Puan Sumaya sebagai penulis untuk AI tu. Okay? Boleh buat dulu. Sambil-sambil. Kalau student ID kita boleh guna ke? Student ID kalau dia student ID tak boleh saya rasa. Cuba search student ID. Saya tak ada nombor ID. Kejap. Tapi boleh masuk kemudian. Kalau tak boleh detect, boleh masuk kemudian. Kalau ada outer luar, boleh masuk bawah external outer. Tapi external outer tak boleh access. Maksudnya orang luar lah. Orang luar daripada UiTM tak boleh access MyKM. Kalau dia nak update apa-apa saja, contoh dia buat bahagian method, bagilah kat kita updatekan. Tapi saya dah cuba tapi tak boleh. Dia sahaja boleh untuk staff saja. Yang tu boleh masuk kemudian lah, ataupun masuk bawah external.
Nanti bila kita dah siap, kita boleh download dalam Microsoft Word. So dalam Microsoft Word tu boleh edit lagi, tak ada masalah. Okay? So katakanlah saya dah siap bagian outer. Saya tengok my writing saya. Ya, bagian outer dia dah tick. Bagian outer dah tick sebab dah settle. Tak saya nak edit nama. Okey, ada soalan lagi daripada ruangan chat dari Puan Zamlina. Dia tanya template dalam paper machine ni mengikut mana-mana jurnal ataupun sebab jurnal kan punya formatting berbeza. Okey. Jawapannya tidak. Sebab template yang ada kat dalam ni adalah template yang disumbangkan oleh penyelidik. Template yang disumbangkan oleh penyelidik yang telah menulis. So kalau dia terbitkan dekat mana-mana jurnal tu, kita pun tak tahu jurnal mana yang terbitkan, tapi disumbangkan template tu lah pada kami. Pada paper machine. Boleh InsyaAllah. Assalamualaikum Puan Azlin. Ya, salam. Saya nak tanya, tadi saya ni lah main-main dengan sistem ni lah, tapi saya terjumpa my profile tu. Under my profile tu ada points. Points tu menggambarkan apa, Puan? Poin yang masuk library tu Bila saya pergi dekat saya punya my profile kan, lepas tu bila saya klik nama tu, lepas tu bawah nama saya ada points. Points tu menggambarkan apa Points tu saya punya pun tak banyak juga. Dia untuk yang masuk library dan gunakan perkhidmatan library. Okey. Terima kasih. Sama. Tapi my profile tu dia ada digital ID kan. Kalau macam masuk library, dekat bahagian hadapan kaunter depan tu, dia kena pakai digital ID. Kalau tak bawakan matrik ke apa semua, pakai digital ID tu untuk nak scan dekat depan tu. Okey. Dekat pintu depan. Mana-mana pergi library, kalau cakap okey saya nak perlukan digital ID, tunjukkan saja. Sebab sekarang kat matrik pun kita jarang pakai kan. Okey. Pelajar pun boleh gunalah yang digital ID tu. Kalau Boleh. tak ada. Okey. Terima kasih. Sama. Pelajar pun akan gunakan yang digital ID tu lah. MyKM ni pelajar boleh masuk, pensyarah pun boleh akses. Okey, terima kasih. Sama. Jangan nama ni saya edit bagi dia cantik sikit. Okey. Alright. Kemudian abstract ni biasa kita buat last lah. Sebab kita nak rangkumkan kita punya start daripada depan tu kan. Kajian kita apa, pasal apa, siapa yang terlibat, metod apa yang kita gunakan, conclusion dia apa. Biasa kita akan buat abstract ni last lah. Okay. So bolehlah masukkan dekat introduction. So masukkanlah introduction kita apa. Contoh, saya ambil je ni. Introduction. So kalau contoh katakan saya tengah buat konsumen dia tak akan dapat lah. Dia tak akan boleh buka untuk template ataupun untuk introduction ni. Dia akan beritahu Hazlin tengah edit. So dia boleh buka kat situ. Dia boleh yang lain-lain tu dia boleh access, tak ada masalah. Untuk introduction dia tak boleh. Bila saya dah settle introduction ni, barulah Puan boleh tengok apa yang Hazlin ni buat. So dia akan tengok, okey dia dah siap bahagian introduction. So katakanlah Puan Sumayya dah buat bahagian LR banyak. Saya tengok, LR dah banyak ni. Saya punya introduction pun tak gerak-gerak, baru satu paragraf. So dia memberi satu kita punya motivasi lah. Dan kita tengok rakan pensyarah kita ni dah start belum. So kalau semua nampak dah right dah start apa semua, takkan kita tak start lagi kan. Itu tujuan paper machine ni. Akhirnya nanti dia nak hasilkan satu penulisan bersama-sama. Dia boleh gerak sama-sama lah. Boleh nampak. Kalau dah buat kat sini, nanti klik dekat update. Katakanlah saya nak guna template yang ada dekat dalam paper machine ni.
untuk bantu saya pada ruangan introduction. Okey. So, apa yang kita boleh buat? Ambil saja. Contoh saya nak ambil untuk table. Okey, klik saja dekat table. So, kita akan pilihlah mana satu table yang kita nak guna. Sebab tu kena banyak, template ni kena banyak, barulah dia nampak lebih, perusahaan kita tu lebih lancar lah. Kena nak banyak, kena banyak ramai yang menyumbang. Macam tu. Contoh saya ambil lah mana-mana satu. Add. So, nanti dia akan masuk dekat dalam saya punya penulisan. So, saya masukkan introduction tadi. Yang ni kita boleh edit lah. Table 1. Apa dia? So, masukkan. Masukkan dia punya writing. Dah siap masuk, klik dekat update. Klik dekat OK. Okay. So, dekat sini akan nampak. Introduction dah settle. Tapi tidak semudah ni. Yang ni saya buat copy paste je. Senang. Tidak semudah ni. So, nanti kenalah introduction, type apa-apa semua kan. So, nanti dia akan simpan dekat dalam ni. Sekejap saya tengok soalan. Sambil-sambil tu, tuan-puan boleh explore lah. Ada soalan dari Puan Zamlina. Dia kata di akhir penulisan nanti setelah siap, kita perlu edit semula ke mengikut formatting journal? Betul. Biasa bila kita nak menulis nanti kita akan tengoklah dekat jurnal apa. Kalau kita dah target kat jurnal, okey, kita contoh katakanlah puan dah target untuk nak masukkan dekat dalam jurnal ni, nak publish. So kita boleh tengok dia punya syarat dia apa, dia nak apa, dia nak contoh dia nak keyword berapa, dia nak abstract macam mana, apa semua tu kita dah boleh tahu. Kita dah boleh target kat mana kita nak ni. Tapi kalau kita rasa kita random saja, kita belum buat searching kat mana kita nak publish tu, nanti kena tengoklah sebelum publish tu kena betulkanlah ikut apa requirement journal tu. Sebab tu tadi saya tunjukkan contoh katakanlah journal finder tadi. Katakanlah saya dah ada introduction ataupun abstract ataupun keyword yang saya tulis. Ini contoh paper saya tadi. Saya nak tengok dekat mana saya boleh terbitkan paper. So, saya masukkan saja. Saya find journal. Okay. So, dia akan bagi tahu base kepada kita punya abstract ni, kat mana jurnal-jurnal yang kita boleh target. Yang boleh kita target untuk terbitkan. So, dia beritahulah prosedur ke apa ke, Computer Law and Security Review. Ni berapa? Dia punya impact factor berapa, dia punya ni berapa, acceptance rate berapa, apa semua, kena ni apa semua. Kita tengok detail dia sama ada kita setuju ataupun tidak nak terbitkan paper kat dalam ni. Kalau kita rasa okey, setuju, dan kita cari apa dia punya requirement dia. Dikatakan APA dia nak Harvard. So nanti kita dah ready lah memang Harvard. Dia kena ada, kena strategik sikit lah untuk nak ni. Tapi kalau tak ada dia punya, tak cari dulu, tak cari, tak target kat mana satu, boleh, tak ada masalah. Still boleh edit selepas kita download kita punya Microsoft Word nanti. Tak ada masalah. Dua-dua cara boleh, tak ada masalah. Cuma yang penting kalau gunakan journal finder ni, katakanlah dia beritahu ini berada pada Q1, Q2, Q3. Pastikan refer dekat WAS betul-betul dia Q berapa. Sebab untuk Q memang diterima daripada WAS sahaja. Tapi Scopus pun ada Q juga. Cuma penetapan Q tu adalah pada WAS sahaja. Kena cek dulu. Dekat Google Scholar pun ada juga. Contoh Contoh.
Saya ambil saya punya tajuk ni. Okey. Dekat sini pun ada juga. Contoh yang ni Hindawi. Hindawi UiTM memang tak ambil dah kan. Sebab dah ada predatory tu apa semua. So sini Q1. Tapi saya tak akan check Q1 dekat Google Scholar. Saya akan pergi pada WAS juga. Akhirnya kita akan pergi pada WAS. Tapi dia membantu kita untuk nak buat selection awal. Contoh yang ni jurnal apa ni? Q1, International Journal of Information Management, hash index 132. So berada pada Q1. So kita boleh ambil lah nak tengok jurnal ni apa. Apa dia punya requirement. Kalau yang kat sini Q1 ni Q2, Q1. Ini membantu kita lah. Ini Q3. Q3 ni jurnal apa? AI Communications. So kalau kata kita nak target pada Q3, tak nak target pada Q4, kita nak target Q1. So kita ambil lah yang Q1 ni. Contoh katakanlah yang ni kan, artikel ni terbit dekat dalam Q1 Elsevier. Elsevier ni Scopus lah. Scopus Science Direct, dia bawa Elsevier. Publisher dia bawa Elsevier. Science Direct, Scopus bawa Elsevier. So ini dia punya artikel ni. So kalau katakanlah saya buat AI tadi, saya dah baca artikel ni, saya download, saya boleh buat LR. Saya boleh buat LR. So katakanlah saya ambil ini, contoh saya nak buat LR. Ambil. Okey. So copy. So pergi dekat LR ni. So kita klik kat sini. Okey, nanti update je. Okey. So literature review, register, successful. So kita dah buat kita punya LR. Nanti sambunglah. Sambung. Hari ni buat sikit, esok buat sikit, apa semua. Campur-campur, nanti kawan pula buat. So nanti makin lama makin nampaklah dia punya flow dia kat mana. Seterusnya kalau method katakan. Method. Saya ambil method kat sini. Saya nak gunakan template yang ada dekat dalam ni. So klik saja dekat method template ni. So pilihlah method mana yang digunakan. Kalau bawah social science, nanti cari method bawah social science. Lepas tu add saja. Tapi itulah kalau template tu banyak, dia lebih nampak lah, lebih seronok kita buat. Dia lebih kepada macam wakaf ilmu lah. Use this template. Okay. So nanti ada kat dalam ni. Tinggal kita buat. Ataupun kita nak tukar questionnaire was randomly distribute kepada berapa. So nanti kita tukar je lah. Tukar ikut kita punya kajian. 300 orang katakan. So update. Ini bahagian method. Boleh? Ada sebarang pertanyaan tak? Sebab guna template ni dia tak susah. Sampailah habis. Reference, sampai reference. Tapi reference kalau nak cantik, dalam ni dia memang kalau katakanlah saya nak terbitkan jurnal dekat nak terbitkan paper dekat jurnal mana tadi? Yang saya nampak ni, contoh jurnal ni. Saya tahu dia gunakan APA. So saya automatik saya akan buat reference menggunakan format APA. Tapi macam saya maklumkan tadi, dia punya kekangan kat sini, kat dalam ni dia tak integrated dengan EndNote ataupun Mendeley. So kalau tuan-puan buat dekat luar, katakan selepas download nanti buat reference. So katakanlah buat reference menggunakan APA. APA. Esok tak jadi nak terbitkan paper kat jurnal ni, nak terbitkan paper dekat jurnal lain pula. Jurnal lain nak Harvard. So just tukar saja. Kita punya reference tu. Tak payah buat satu-satu. Kalau guna Mendeley, tukar saja kita punya format reference tu, automatic dia akan tukarkan untuk semua. Kalau 100 lah ditukarkan untuk semua. Sebab ada pensyarah yang dia lebih prefer buat secara manual. Saya jumpa. Dia punya reference dah banyak. Lepas tu dia buat secara manual. Bila
tak jadi terbit paper dekat jurnal tu, dia tukar kepada jurnal lain nak format yang berbeza. So kena buat satu-satu balik semula ikut format tu. Macam tu dia agak panjang sikit cerita dia lah, susah sikit. Kalau kita guna Mendeley, kita boleh tukar terus saja. Format tu boleh tukar terus, tak ada masalah. Okey? 4 minit saya bagi ni halah ruang untuk explore, nak masukkan nama kawan-kawan ke apa semua untuk ni kat bahagian tepi ni kan, untuk explore. Boleh, tak ada masalah. Dr. Rai Sambil tu kalau ada sebarang pertanyaan, apa sahaja berkaitan dengan library, boleh bagi tahulah. Nanti saya akan cuba bantu. Ataupun ada yang baru nak register, baru masuk ke baru nak register, saya tengok dekat Google Form, nanti saya registerkan, boleh masuk. Eras tutup. Saya registerkan untuk yang baru isi Google Form. Sementara tu untuk rakan-rakan yang lain boleh teruskan ni halah, buat template, buat tapak je dulu. Kalau tak ada idea tak apa, buat tapak je dulu. Nanti kita dah nampak tapak tu dah cantik apa semua, harap semangat tu kita datanglah, sebab menulis ni memang kadang-kadang perlu semangat lah nak buat kan. Kita pun ada banyak kerja lain kan. Tapi sebab KPI dia tu kena menulis, ada orang menulis sebab dia minat. Peminat tu dia tak ada masalah lah, cepat dapat idea. Saya daftarkan dulu. Tapi yang menariknya bila kita tak ada idea tu, kita boleh lah macam tengok, ambil daripada template tu dan edit kan, macam tadi tu. Betul. Tu satu lagi kita boleh tengok orang punya ni dekat ni kan list publication ni. Kita type kita punya topik tu, nanti kita tengoklah. Contoh katakanlah, saya nampak semalam ada yang buat self-regulation, apa tu? Self-regulation apa? So type je kat sini, nanti dia akan carilah. Ni tengah processing. Apa-apa topik berkaitan dengan self-regulation ni. Self-regulation apa dah? Tak ingat. Tapi sekarang ni tengah searching lah. So nanti akan beritahu. Rasa semalam yang APB rasanya semalam topik ni. Sebab ada English nampak. Okey, di tengah searching, sementara tu saya biarkan dulu. Processing sebab dia banyak kan. Saya nak daftarkan pensyarah je. Saya sampai mana ya? Yang baru daftar ni, terus boleh masuk terus boleh guna. Betul IT. Sekejap. Register. Dia senang sebab dia boleh terus guna, tak payah tunggu-tunggu. Dia tak payah tunggu dia sistem update lah, dia boleh terus access. Kalau masing-masing, kalau yang dah biasa menulis tu tadi, saya maklumkan. Kalau yang dah biasa menulis dan ada nak menyumbangkan template, boleh bagi tahulah. Nanti kita akan serahkan pada BTU. Kalau BTU cakap okey, barulah di-upload dekat dalam ni. Sebab untuk library ni kita
sediakan platform, kita bangunkan platform. Untuk template, konten, terima ataupun tidak, itu di bawah BTU lah. Okey. Alright. Semua dah. Okey. Semua yang memberikan nama telah saya registerkan. Tapi lepas ni kalau ada kawan-kawan nak register pun boleh, tak ada masalah. Bagi tahu saja saya nak register paper machine untuk kawan saya. Sebab kalau kawan saya tak register, nanti dia tak boleh access lah. Dia tak nampak saya macam ni. Tak boleh. Okey. Bila dah siap nanti, semua dah masukkan. Saya nak register tapi tak boleh sign in. Oh, tak boleh sign in Gmail. Tak boleh sign in MyKM. Kalau tak boleh sign in MyKM, bermaksud semua ni tak boleh gunalah. Semua yang ni tidak boleh digunakan. Kena dapatkan sign in MyKM dulu. Baru boleh access. Sign in link yang diberikan. Link apa tu? Link ni okey. Tak apa. Boleh bagi saya nombor ID. Link Google Form rasanya. Boleh bagi saya nombor ID. Saya register terus kat sini. Okey, jap. Sekejap ya. Okey. Register. Okey dah. Already register. Okey. Boleh access ya? Ada lagi tak yang belum, yang tak dapat? Sambil-sambil ni Kalau jenis checklist dia ambil kat sini Sambil-sambil tuan-puan buat template tu, saya bagi link-link yang boleh digunakan. Kalau Cubone nak register macam mana? Okey. Cubone ni ambil dekat ni apa ni? Padu ICT. Alah, jam pula. Ni live chat. Minta dekat live chat. Saya nak password Cubone. Nanti ada librarian yang akan bantu registerkan. Kena register sikit, nanti terus dapat. Sebab nak email dengan nombor ID tu untuk kita registerkan. Nanti password akan diberikan dekat ICT tu lah, dekat live chat tu. Kita akan bagi password. Contoh 1 sampai 100 berapa kita punya ID. So ID tu simpan. Sebab esok-esok kalau macam kita buat renewal baru ke apa ke semua, still akan gunakan ID yang sama. Kecuali kalau cakap okey, Cubone dah tukar ID baru. So kita akan barulah. Tapi kalau yang sebelum ni dah ada register, masih gunakan ID dan juga password yang sama. Minta dia dekat live chat tu. Nanti ada librarian akan bantu. Terima kasih. Mana dapat tu? Okey, terima kasih. Alright, sekejap Satu lagi. Yang Grammarly saja kena datang ke library. Okey, siap. Tu pun Roslan dah bagi link untuk live chat lah. Sekejap je register dia. Bagi ID, bagi email UiTM. Nanti boleh guna. Kalau nak turn it in, kena dekat Adu ICT.
Turn in dekat aduan ICT. Nanti kita akan aktifkan apa nama ni? Account. Sebab turn in tu account dia dah ada, cuma kadang-kadang tak activate. So kita just bagi link baru saja. Turn in nanti akan emailkan link baru. Kita activate, turn in bagi link baru dalam masa 7 hari activate kan. So kalau dah dapat link tu dalam masa 7 hari tak activate, dia still akan dihalah apa nama ni? Expired. Link tu akan expired. So tak boleh guna. Saya bagi Scopus punya ni sekejap ya. Tengok link. Scopus punya by subject tadi. Supaya nak check jurnal apa, dia senang. Aku check betul tak. Ni contoh Contoh katakanlah kita buat berkaitan dengan communication katakan. So communication 3315. Kod dia dekat dalam Scopus 3315. Ini link saya bagi. So bila tuan-puan download dekat sini senarai jurnal index by Scopus, klik yang latest dengan saya Februari punya. Pergi dekat link ni, nanti dekat bahagian ni, klik here ni, ambillah jurnal index by Scopus, klik dekat sini. Nanti dekat bahagian bawah ni ada senarai jurnal. Nak cek satu-satu dalam Scopus pun boleh, nak cek kat sini dulu pun boleh. Ni, download source title list. Nanti download saja. Include discontinue source list. Nanti dah download, dia akan keluarkan Excel. Kalau esok-esok tak jumpa, bagi tahu dekat librarian. Kat mana tu saya nak download, link hari tu dah hilang. Bagi tahu je, nanti kita akan bantu. Okey. So, dekat sini, berapa tadi? Kod dia 33. Sekejap ya. Sekejap, saya ambil kod. Communication tadi kan? 3315. So, bila kita dah download list, kita buka lah. Tengok dekat ASJC ni, 3315. Nanti filter lah. Keluarkan semua jurnal di dalam Scopus yang bawah subjek communication. So, 3315 dia punya kod dia. So, ini. Dekat sikit. Ini dia punya ni. Okey. Yang merah-merah ni dah tak aktif lagi. So elakkanlah daripada terhantar artikel ke jurnal-jurnal yang tak aktif lagi ni. Ini discontinue. Discontinue. Kalau nak double check, ambil saja dia punya ni tajuk. Contoh katakanlah saya ambil satu tajuk. Sains. Ni contoh ni Advanced in Science. Okey. Pergi dekat Scopus. Scopus nak cara access Scopus kat dalam MyKM. Ada online database ke sini. Nanti ambil Scopus. Dekat bawah ni ada Scopus. Ni. So kadang-kadang ada soalan, saya nak terbitkan paper dekat jurnal ni. Adakah jurnal ni berindeks Scopus? Macam ni lah cara kami akan buat saya makan. Tuan-puan pun boleh buat saya makan juga, tak ada masalah.
Kita akan check, okey, apa status dia, apa-apa semua, kita akan bagi tahulah. Dekat bahagian source ni dah Scopus kan? Dekat source ni, klik dekat sini. Nanti masukkan kita punya tajuk tadi. Cari. Okey? Mana engineering? Akan next lagi. Cari bahagian title ni, cari dia punya betul-betul lah. Bukan. Dia punya tajuk. Ataupun by SSN. Kalau banyak sangat jurnal tu, cari by SSN. So, dia bagi ISSN tak? Ini dah dia discontinue ni Cuma nak buat double check saja. Sebab contoh katakanlah saya ambil yang ni, klik dekat sini klik dekat dia punya tajuk, tengok dia punya ni So coverage dia 2018 sehingga sekarang. Publisher siapa? ISSN. ISSN ni penting lah. Okay. So yang ni boleh lah. Sehingga sekarang. Kalau nak tengok by Q, macam saya beritahu tadi, Scopus dia ada Q untuk menentukan dia berada pada Q berapa dekat dalam Scopus. Tapi bila kita secara rasminya, kalau macam dalam Prime tu nak Q berapa apa semua, itu dekat dalam WOS. Kita tak ambil dekat Scopus, kita ambil dekat WOS. Kita tak ambil dekat Scopus, ada yang tengok dekat Shimago, dekat Shimago pun kita tak tengok. Dekat Scopus, dekat WOS saja yang kita tengok. Tapi kalau kita nak filter by Q dekat dalam Scopus ni, dekat sebelah kiri ni, dia ada by Q kat sini. So kita boleh tengok lah, channel tu berada pada Q berapa di Scopus. Boleh Ada sebarang pertanyaan lagi? Sekejap, saya registerkan. Sekejap sampai mana ni? Dr. Nurashima. Okey, Rosumani. Okey, register. Alright. Okey. So Tuan Puan dapatkan paper machine, access paper machine untuk writing. Nanti kalau tak sure nak buat ataupun nak download EndNote dia ada password. Password tu pun kena minta dengan librarian lah. Minta dengan librarian, nanti kita akan bantu bagi password. Tu untuk EndNote. Untuk Mendeley boleh download sendiri, tak ada masalah. Mendeley tak perlukan password daripada pihak library lah. EndNote saja. Kalau yang EndNote nak upgrade 20 ke 21 dia ada password. So minta dengan library jugalah. Kemudian untuk yang Grammarly, kena datang library. Untuk keyboard, dapatkan password keyboard daripada live chat. Untuk last, untuk check dia punya plagiarism dekat Turnitin tu, pastikan akaun telah aktif. Tapi kalau tak sure, boleh beritahu dengan pihak library, nanti kita akan checkkan lah sama ada akaun aktif ke tidak. So kalau tak aktif, nanti kita akan bagikan link untuk Turnitin punya activation. So saya rasa semua telah dilihat lah. Dia punya flow tu nampaklah apa nak guna turn in. Pending. Saya rasa ramai lagi yang masih dalam pending lah. Kalau pending ni maksudnya dia boleh activate lagi lah. So ada beberapa, ini bukan Melaka punya saja ini seluruh ni seluruh UiTM. So ada berapa ramai lagi lah. Saya rasa dalam 3,000 saya rasa masih belum ni lagi. Tapi lepas nak guna tak ada masalah. Bagi tahu je kat kami. Nanti kami akan bantulah untuk proses pendaftaran akaun ini. Okey. Bagi yang dah buat paper machine, kalau nak tengok dia punya hasil, contoh kata kalau saya dah buat cantik apa semua, saya nak tengok hasil dia macam mana, yang dah siap,
Saya ambil yang mana Contoh yang ni. Nanti klik je dekat sini download MS Word ni. Ataupun nak double check, klik kat sini. Double check betul ke tak betul ke apa semua. Sampai dah last nak tengok betul ke tak betul. Boleh double check. Ini menggunakan template lah. Kalau dah siap, boleh download Microsoft Word dekat sini. Download MS Word. Ni. Ni. Saya download. So nanti dia akan nampak macam ni lah. Tajuk, format, macam afiliasi. Kalau ada 2 afiliasi, masukkanlah 2. Kalau tengah belajar kan, tapi tengah belajar kat UKM katakan. Masukkanlah UKM 1, UiTM 1. Supaya boleh dapat 2 afiliasi kat situ. So bila masukkan siap-siap cantik-cantik apa semua, dah buat apa semua, nanti dekat bahagian bawah ni export as MS Word. So bolehlah export. My document. Tapi kena buat cantik-cantik lah. Macam saya ni, saya buat contoh saja. Okay. So kita buatlah cantik mengikut requirement jurnal yang kita nak terbitkan tu dekat mana. Pastikan kita semak betul-betul jurnal kita tu status dia apa. Satu lagi, kalau pergi access website jurnal tu, kena tengok betul-betul. Ada kita panggil jurnal tu, dia website tu dia nampak macam cantik, macam betul semua. Tapi sebenarnya dia bukan website ataupun bukan jurnal, bukan website jurnal yang betul. Dia kena hack kat situ. Kalau dekat dalam Scopus atau WOS, biasa dia akan cadangkan, dia akan bagi tahulah website ni boleh diakses kat mana-mana untuk jurnal tu. Sebab kita nak nanti bila kita submit, kita siap bayar yuran apa semua dekat jurnal tu, rupa-rupanya tidak diindeks dekat mana-mana Scopus apa semua. Satu lagi, banyak satu lagi. Kalau pergi website jurnal yang declare dekat dalam tu indeks Scopus, indeks ERA, indeks MySite, indeks WOS, janganlah kita percaya bulat-bulat. Jangan terus percaya pada apa yang dibagi tahu dekat situ. Semaklah dekat WOS, dekat Scopus. Yang ni pun ada kes juga yang bagi tahu dekat saya, dekat dalam website ni dia cakap dia dah berindeks Scopus. Dia telah berindeks Scopus, tapi bila kita check dekat dalam Scopus tak ada. Belum lagi berindeks. Dia cuma cakap saja telah berindeks Scopus. Itu banyaklah banyak isu-isu ataupun banyak kes-kes yang kita jumpa, yang mana kami boleh bantu, kami bantulah. Kalau macam yang tak boleh, dah peringkat bayar yuran apa semua tu, itu dia berat sikit lah, sayang, sebab tidak berindeks dekat Scopus. Okey, ini contoh artikel yang telah siap diterbitkan. Yang siap dibuat melalui paper machine. So katakanlah kita tahu jurnal mana kita nak, format dia macam mana, kita buatlah siap-siap ikut format tu. Nanti tinggal submit saja. Ini contohnya lah. Kalau ada nama student ataupun nama orang luar, nama kita collaborate dengan orang lain yang tidak ada kat dalam ni, kita boleh masukkan secara manual lah. Masukkan saja. Okey. Dah dapat access Quickbook. Okey. Alhamdulillah. Sekejap saya registerkan seorang ni. Siap Okey, baik. Lima 1 982. Okey, Dr. Hafiz dah register ya? Alright.
Okay, ada lagi? Ada nama lagi yang baru masuk. Okey, jap. Saya sampai sini. Sekejap sama-sama tu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau macam tadi, kalau kita berminat untuk sumbangkan template kan, kita perlu hantar macam mana proses dia? Bagi tahu kat library pun boleh. Nanti kita sampaikan kepada pihak Shah Alam lah. Oh, okey. Dia tak melalui sistem lah. Jadi macam contohnya email ataupun gunakan chat ruangan itu sajalah. Oh, okay. Email pun boleh. Sebab yang tu nanti kita kena bagi dekat BTU. Email pun boleh. Pesan. Ramai request untuk register. Alhamdulillah. Rosina ni dah semalam ni. Kalau ada yang supervise, ada yang jadi SB kan. Untuk rakan-rakan pensyarah yang lain kan pun boleh juga masukkan nama daftar bersama dengan rakan-rakan pensyarah lain untuk kita buat supervise sampai mana. So kalau katakan nampak tak gerak je, kita beritahulah ada masalah ke apa ke, so kat mana perlu dapatkan bantuan library ke apa ke, dia akan nampak lah dekat dalam ni. Bukan untuk yang nak menulis saja, yang supervise pun boleh juga, tak ada masalah. Biasa kadang pensyarah kan dia ada grouping-grouping menulis ni kan. Okey. Okey. Habis. Okey, habis. Dari masa ke semasa kita akan buat registration lah. Kalau minggu depan rasa nak guna minggu depan nak register, boleh. Nanti bagi tahu je. Nanti kita akan registerkan. Untuk semualah. Dapat akses, alhamdulillah. Okey. WOS boleh ambil kat bawah ni. Bawah ni ada WOS. Tapi kebanyakannya yang saya nampak lah, ramai yang terbit dekat Scopus. Ramai terbit dekat Scopus lah. WOS pun ada juga tapi tak ramai. Tapi ada. So ada dekat sini. WOS. Untuk thesis, yang ni progress dissertation ni nanti ni akan terminate. Yang ni yang mereka yang pensyarah-pensyarah yang sedang ambil PhD, gunakanlah sementara belum terminate dekat PQDT ni. Sebab kat sinilah tempat yang banyak ataupun yang ada menawarkan tesis-tesis penuh. Kalau 100 muka surat 100 lah. Kalau 200 dekat sini. Tesis PhD apa semua dekat sini. Option lain esok bila dah habis, bila dah terminate, dah tak renew apa semua, nanti boleh access dekat sini UiTM-IR ni. Tapi ni bawah harta intelek untuk penerbitan UiTM sahaja. Kalau PQDT tadi seluruh kita dapat banyak bahan kat dalam tu. Tapi yang ni kat sini ni. Ni UiTM saja. Accept, submit. Nanti ada by fakulti. Tengok contoh katakanlah saya nak fakulti business katakan. Saya ambil ke sini, klik search. Okey. Bila klik search kat sini, sinilah bahan-bahan yang digunakan. Tesis degree ke tesis PhD. Katakan tesis PhD, ambil tesis PhD. Okey. So ambillah factor influencing adoption of industrial 4.0. Ambil kat sini, download. Kalau kita cari bahan kita,
tak ada kat dalam ni dan kita nak hantar bahan kita, boleh hantar. Tak ada masalah. Kita boleh sumbangkan bahan kita dalam UiTM IR ni. Okay. Klik kat sini. So, saya akan dapat penuh. This is ataupun station di PhD punya. PhD. Okay. Penuh. Dulu dia tak boleh akses penuh macam ni tau. Kena datang library, ada terminal. Tapi sekarang ni dah ada lah. So boleh ambil lah. Biasa kita tengok chapter berapa, cara dia orang menulis apa semua kan. So ada kat dalam ni. Sample size macam mana cara dia buat. Penuh 244. Kalau nak sumbang bahan, boleh bagi dekat library. Sekarang ni yang kalau dekat KBM senang jumpa Encik Elmi. Encik Elmi yang buat proses upload ni dengan tim dia lah. Proses upload ke IR ni. Kalau bahan artikel pun boleh sumbangkan ke library lah. Check Q guna JCR. JCR dia bawa WOS. JCR boleh. JCR boleh. Nak terus ke WOS pun boleh. Nak pergi by JCR pun boleh. Kat sini ada. Dekat online database ni. Sekejap. JCR. Ni. Okay. Cuma Shimago tu kita tak nak lah. JCR boleh. Nanti masukkan saja jurnal. Tak ada jurnal kita apa. So kita akan dapat lah. Q berapa, Q berapa. Cik Azlin boleh check untuk Puan Dr. Azhana tak? Sebab dia cakap dia tak ada lagi, tak dapat akses. Dr. Azhana Osman. Boleh? Nombor ID, berapa nombor ID? Sekejap Kalau tengok kat sini 223. Ya. Dua, hilang pula. 223 33953. Ya betul. 395. Ya. Register. Okey, Dr. Azhana boleh cek balik semula. Terima kasih Dr. Azhana. Dr. Azhana ni antara akaun yang saya ambil untuk contoh dekat dalam Scopus lah. Daripada yang ada 2 profil, 3 profil, jadi 1 profil tu bagus lah. Saya tengok Dr. Azhana punya profil dah cantik apa semua. Tapi kena sentiasa check. Sebab kalau macam hari ni kita betulkan profil kita cantik. Lepas tu esok-esok katakanlah ujung tahun kita ada terbitkan paper lagi. Tiba-tiba Scopus dia pergi index. Kita punya artikel tu bawah orang lain pula. So kita ambil balik kita punya artikel tu masuk kita punya profil balik semula. Profil tu memang sentiasa kena check. Supaya dia cantik lah. Sebab dia by algorithm kan, dia by nama. Ada nama orang yang sama dengan kita lebih kurang apa semua. Jadi profil Scopus tu dia tak dapat kena pasti siapa. Nanti dia masuk je bawah orang lain. Kalau dia masuk orang lain, rugi kat kita. Kalau ada orang site, kita tak dapat. Saya register dah. Register. Already. Okay. Puan Asrina dah boleh guna. Puan Arnida pun dah. Alright. Ni JCR tadi. Pastikan buat saya makan dekat JCR. Sebab JCR ni bawa ni lah, WOS. Ni tak ada masalah. Dekat sini boleh check. Nak ambil kat mana? Ambil dekat ni
Database ni ambil JCR web kat sini. So kita boleh tengok lah dekat bahagian bawah ni. JCR. Ni. Satu, ni Q1 lah. Ni Q1. 1/169 Q1. Okay. Q2 pun okay. Cuma kalau dekat Scopus tu, ada yang minta berhati-hati dengan Q4 sebab takut next year tu nanti dia akan discontinue lah. Tapi kalau nak terbitkan juga, tengok dulu dia punya reputasi dia macam mana lah. Biasa kita akan tengok kalau dia dekat Q4, tapi tahun 2022 adalah satu isu tu ada 6 penerbitan. Satu isu tu ada 10. Lepas tu satu isu lagi tinggal 2 je penerbitan artikel yang diindeks tu. Tu kena berhati-hati. Kemungkinan dia dah sampai ujung-ujung nak discontinue. Tu kena hati-hatilah. So kena banyak buat searching sikit. Kalau nampak macam ni, kalau katakanlah kita tak buat filter, kat sini pun kita nampak ni 4/209. Number ni. Ini Q1 ni. 2/185. Ini Q1. Sebab Q ni dia ikut quarter kan. Dia 4 quarter. So dia buat pecahan-pecahan. Tapi pastikan kita check dululah. Scopus ni cover sampai bila. Okay. Kalau cover kat sini sampai 2022, bermaksud 2023 dah tak indeks lagi dekat Scopus. Kalau nak double confirm, download lah dia punya listing yang saya download tadi. Carilah balik. Tengok status dia apa. Kat sini dia bagi tahu status dia apa. Ni. Aktif ke, tak aktif ke. Sikit masa dulu, yang ramai publish paper dekat dalam Turkish. Jurnal-jurnal yang ada nama Turkish apa semua tu, itu banyak yang discontinue by Scopus. Ramai juga pensyarah yang publish paper dekat situ. Sebab Turkish ni dia ada banyak nama jurnal. Turkish engineering lah, Turkish apa semua kan. Ada beberapa yang terlibat discontinue oleh Scopus. Yang ni discontinue title Januari 2024. Ada banyak Ni semua yang telah discontinue. Kalau tengok proceeding pun ada kat sini juga. Kat sini proceeding. Okay. Biasa saya akan check dekat tempat-tempat ni lah. Selain daripada website ataupun portal jurnal tu sendiri. Tapi macam saya beritahu, jangan bergantung sepenuhnya pada portal jurnal. Kadang-kadang diorang buat marketing saja. Okey, publish paper kat dalam ni 5 minggu akan diindeks dekat dalam Scopus. Ataupun hanya publish paper, sila submit submission artikel, kita akan indeks Scopus dalam tempoh 2 minggu. Jangan percaya. Ataupun yang terima email. Email selalu kan, Doktor Niha, invitation untuk publish journal, artikel dalam jurnal. So jangan cepat percayalah. Kita kena check dulu dia punya reputasi dia macam mana. Supaya nanti kita tak bayar mahal-mahal tapi rupa-rupanya tidak berindeks. Okay? Yang selalu yang kita jumpa lah. Contoh lain. Tengok boleh access lagi tak. Okay, untuk makluman semua, insyaAllah saya akan sharekan lah recording video ni nanti dan emailkan kepada semua pensyarah yang buat Melaka.
slide ada puan Cik Azmi boleh share ke macam mana? That's like apa paper machine ni kan? Slide ni ya? Dia ataupun kita boleh rujuk saja pada guide yang Boleh. okey. Dekat guide tu pun ada juga. Okey, nanti saya share yang guide tu. Okey, ni contoh yang kita jumpa Hong Kong Journal of Social Science. Ni Hong Kong Journal of Social Science ni dia punya web lah ataupun dia punya portal, journal portal dia. Okey? Yang ni pun Hong Kong Journal of Social Science. 1021-3619. 1021-3619. Okey? Dua portal journal yang sama. Yang ni kena check betul-betul. Yang mana satu yang sahih. Okey? Supaya kita tak salah hantar. Nanti kita dah contact dia punya ni editor kan? Rupa-rupanya bukan. Yang ni kita kena check betul-betul. Yang mana satu antara dua ni sebenarnya official portal untuk Hong Kong Journal of Social Science. Itu yang kita kadang risau. Macam contoh yang beritahu index, Scopus index. Kadang-kadang dia beritahu Q1. Betul ke? Yang ni Web of Science Index. Okey, Scopus dengan WAS dia beritahu. Kalau jumpa macam ni, kita ambil maklum saja sebab dia dah bagi, kita ambil maklum saja, tapi bila checklah dekat WAS dan Scopus terus. Jangan kita hantar terus kat sini. Itu bahaya sikit. Kalau kita semak melalui Simago ni tak begitu bagus ke? Simago dia dengan Scopus. Okay. So better lagi WOS lah. Simago dia dengan Scopus. JCR dia dengan WAS. So kita akan check betul-betul dekat Scopus ataupun WAS. Tapi untuk Q kita ambil dekat JCR WAS. Ni. Okey, dia macam pening sikit. Tapi tak apa. Bila nak publish paper tu, check lah satu-satu. Kalau stuck, nanti bagi tahu je dekat library. Boleh tak? Saya check ni betul ataupun tidak. Kita selalu dapat macam tu lah. Betul ataupun tidak. Nanti kita akan checkkan. Kalau yang error, ramai yang error kat sini. Pastikan 2023 lah. So, masukkan kita punya ISSN berapa. Contoh, saya masukkan ISSN. So, 2023. Pastikan 2023. Sebab ada yang 2018, untuk 2023 dah tak indeks lagi by era. So dah tak ada nanti. Nanti kat sini dia akan beritahu 2018. So yang tu kalau bagi kat kami sebagai berindeks era, kami tak terima lah. Sebab dia kena berindeks kan 2023. Kalau nak buat semakan listing, boleh pergi ke era terus pun boleh. Era indeks journal. Sekejap saya era. Dekat sini ada. Dekat submission. Ni. So download kat sini. Era. Saya bagi link. Ni era ni. Senarai journal berindeks di era. So boleh ambil lah journal ni kat sini. Masukkanlah kita punya ISSN. Kalau kita ada ISSN lah. Kalau tak ada, buat random check lah.
Contoh apa-apa saja topik berkaitan dengan communication. Ataupun yang kita dah guna Journal Finder tadi kan. Journal Finder dah suggest kat kita, journal ni boleh diterbitkan apa-apa semua. Pergi kat sini. So saya tahu. Journal ni ada tak indeks dekat ERA. So carilah nama kat dalam ni. Tu antara yang mudahkan kita lah. Eh. Okay. Ya. Terus. Fine. Okay. Ni kalau management, inilah antara jurnal yang berindeks dia. Dapatkan listing-listing ni. Listing-listing ni sangat membantulah supaya kita dapat maklumat yang betul-betul daripada publisher ataupun daripada jurnal tu sendiri. Sama ada indeks ke, tak indeks ke, apa ke, kita boleh tahu kat sini. Okey? Link saya dah bagi dekat tu. Kalau ada masalah nanti bagi tahu je. Lain research tu tadi dah ambil kat sini ada. Okey. Untuk guide, kat dalam ni ada banyak guide yang telah disediakan. Boleh access lah. Kalau paper machine, guide dia pun ada kat dalam ni. Boleh ambil. Ataupun dekat dalam paper machine tu sendiri. Dekat dalam paper machine tadi, saya beritahu, ini saya tutup. MyKM. Kalau ada yang tak boleh access Gmail ni, bagi tahu ya. Kalau tak boleh access, semua database tak boleh guna. Dekat dalam paper machine ni, kat sini ada guide. So boleh download lah. Tapi untuk guna template ni saya tak risau. Sebab saya rasa untuk pensyarah semua dia mudah lah untuk gunakan. Cuma yang risau part yang kita nak cari sumber-sumber yang sahih tu kat mana nak terbit. Ataupun kat mana nak cari bahan-bahan untuk kita buat LR. Yang tu. Part yang tu. Yang nak guna ni saya rasa tak ada masalah. Dia straightforward. Dia senang saja nak access dia apa semua. Okay. Yang tu perlu, kalau dapatkan nak bantuan, boleh bagi tahu dekat ni. Dekat kami lah. Nanti kami akan bantu. Okay. Esok-esok kalau dah siap, tak nak guna, boleh ni perusahaan mana yang tak nak simpan lagi, boleh delete lah. Ataupun tersalah register ke apa ke, ataupun tak jadi ke apa semua, boleh delete terus kat sini. Tapi nak simpan terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada sebarang pertanyaan lagi? Cik Aslin, saya nak tanya sikit. Tapi dia berkenaan MyKM tu, tapi mungkin bukan pasal paper machine ni. Tak apa. Saya buka dekat profil saya tadi. Saya tengok dekat bawah books on loan tu. Saya ada satu buku yang saya pinjam, dia dah overdue. Tapi saya tak pernah pinjam buku tu dan locationnya pun saya tak pernah berada di situ. Dekat dalam profil? Ya. Masalahnya dia punya tu dah due dia, dah overdue dia ada 7,282 hari dah. Tak apa. Saya ambil, boleh bagi nombor ID ke? Boleh. Berapa nombor ID? 16 nombor pekerja kan? Nombor ID. Betul. 16 30 31. 16 30 31. Okey. So untuk yang ni saya akan bagi kat bahagian unit pelanggan lah. Unit pelanggan akan buat saya makan. Nanti akan kontak semula lah. Okey. Terima kasih Cik Azli. Boleh sama. Okey. Terima kasih. Nanti kita akan bagi ke unit pelanggan untuk buat saya makan. Okey. Terima kasih. Sama. Lagi? Yang lain ada tak? Kalau macam cuti-cuti ni, student belum naik lagi kan?
ataupun tak bercuti dalam lepas marking apa semua, tak bercuti apa semua, ada dekat dalam kampus, so library buka. Kalau nak datang jumpa librarian ke apa semua, boleh contact lah untuk jumpa librarian kalau nak dapatkan konsultasi selanjutnya lah. Nanti kita akan cuba bantulah kat mana-mana apa semua kan. Kadang kalau jumpa face to face ni lebih mudah mungkin dan lebih cepat ni lah. Ataupun ada bahan-bahan, kalau ada bahan-bahan ataupun artikel-artikel yang kita nak tapi UiTM dah tak langgan, tu pun boleh maklumkan lah. Kita ada perkhidmatan ILL, nanti kita akan checkkan lah. Tapi sebelum ILL tu kita akan tengok kalau ada open access, nanti kita akan bagi artikel tu. Kalau tak ada, kita akan buat ILL. Satu lagi kita ada book delivery service. Book delivery ni perkhidmatan di bawah unit pelanggan yang kita akan hantar buku tu pada tuan-puan semualah, hantar secara percuma sahaja. Dekat sini ada BDS, kat dalam email pun ada juga book delivery. Kalau tak sempat ke library, kita ada perkhidmatan hantar buku secara percuma. Boleh request dekat sini. Sebab kita nak mudahkanlah pengguna-pengguna yang mana tak sempat datang library tu untuk dapatkan bahan. Sama ada bercetak ataupun secara digital. Okey? 10.55. Saya kira kalau tak ada soalan, itu saja daripada saya lah. Kalau ada soalan lepas ni, boleh contact librarian lah. Untuk setiap kampus kita ada pustaka rujukan. InsyaAllah mereka akan bantu jugalah. Ada apa lagi ke? Saya boleh sharekan, Dr. Rai? Tak ada. Jadi kita boleh tamatkan Boleh? Sebelum saya tamatkan, saya nak tanya jika ada sabaran soalan dari para peserta lagi mengenai paper machine ke ataupun lain-lain. Okay.